Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull rasul wa ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada malam ini insya-Allah, malam Rabu. Malam Rabu, Rabu malam Khamis. Biasa yang kita tahu Khamis malam Jumaat, malam yang mulia. Adapun Rabu malam Khamis pun adalah malam yang mulia. Yang mana ulama-ulama terdahulu apabila dia orang tu nak melakukan sunnah-sunnah yang banyak, dia orang akan peruntukkan pada malam Khamis dan pada malam Rabu. Pada malam Khamis dan pada malam Jumaat. Maknanya hari Rabu. Sebab mereka mengatakan barang siapa yang betul-betul orang kata melakukan ibadat pada malam-malam seperti ini, termasuklah yang kita buat ini adalah ibadat, iaitu menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ni satu ibadat yang besar yang mana kita buat pula pada Rabu malam Khamis. Ulama mengatakan barang siapa yang buat begitu berterusan selama 40 hari ataupun 40 kali, maka insya-Allah dia akan menjadi faqih, iaitu faham tentang agama. Itu sebab dia orang kalau botak ke apa ke, nak botakkan kepala ke, dia akan buat hari Rabu. Jadi macam tu hadirin. Insya-Allah lah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakanlah usaha kita yang sedikit ni. Moga-moga jadi saksi di akhirat nanti, betul? Insya-Allah. Baik. Jadi kita baru muqaddimah. Setelah 2 bulan berlalu, Allah temukan juga dengan umur dan rezeki yang panjang. Kita talaki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Musannif mulakan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian didatangkan pula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu Allah ajar macam tu. Dalam Quran ni dia mengajar seluruh ataupun setiap sudut bagaimana cara kita hidup seharian. Maka Quran adalah panduan. Jangan disebut sahaja, dia memang betul-betul panduan. Jadi disebutkan dekat situ Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam Quran apa dia? Alhamdulillah. Setelah bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ajar dulu supaya kita ni belajar mentauhidkan Allah senantiasa. Kenal Allah, jangan mentazimkan sesiapa melebihi daripada Allah. Iaitu segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Boleh tuan-tuan? Bila sebut alam ni, jangan nampak alam tu tumbuh-tumbuhan. Jangan nampak alam tu bulan dan bumi. Jangan nampak alam tu laut-lautan. Jangan nampak alam tu gunung-gunung dan batu-batuan. Tapi alam ni adalah kullu ma siwallah. Setiap yang selain Allah alam. Boleh? Setiap yang selain Allah alam. Itu maksud dia. Mikrofon alam. Piring alam. Angin alam. Saya bercakap alam. Suara alam. Dalam badan saya ni proses nak keluarkan suara alam. Zarah-zarah alam. Setiap benda yang kita nampak tak nampak, kalau dia melainkan Allah adalah maka segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bermaksud puji-pujian yang patut kita berikan pada yang lain dan sebagainya, itu semua mustaghriq, tenggelam hanya untuk
Kerana dia yang menciptakan seluruh itu Allah. Itulah Allah yang kita sembah, yang mana sangat sempurna, bukan seperti Tuhan-Tuhan agama dan fahaman-fahaman manusia ataupun agama samawi yang telah ditambah manusia lain. Itu dia. Jadi kitab yang kita nak belajar ni menerangkan tentang apakah itu selok belok agama Allah yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita ni orang kata apa, tidaklah bukan apa menuntut sepanjang masa, bukan menuntut sepanjang masa dekat Mesir tuan-tuan, samalah macam kita ni yang hadir, orang-orang tua, orang-orang muda pun ramailah, zaman-zaman sebelum ni. Ada yang datang tu orang buta, satu hari datang menangis. Jadi bila tanya kenapa kau menangis, sebab dia tak dapat nak baca kitab. Kita ni yang bermata kalau boleh adakan kitab tu, kitab bahasa Arab ada terjemah, cantik, guna untuk nampak ataupun melihat pada kitab yang kita pegang. Baik, jadi segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'in, dan dengannya lah kita meminta pertolongan. Kerana setiap segala sesuatu yang berlaku adalah bawah kudrahnya Allah. Kita nak apa? Kita nak gaji ataupun bonus hujung bulan, maka janganlah sekali-kali kita meletakkan tempat yang pertama harapan kepada majikan, tetapi letaklah harapan itu kepada Allah. Kita nak apa? Buat-buat, orang kata kerja sama dengan isteri kita tak dapat anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jangan meletakkan harapan pertama pada usaha kita, tetapi meletakkan harapan dan meminta pertolongan yang pertama kepada Allah. Bagaimana kalau kita meminta pertolongan kepada Allah sedangkan kita tak dapat? Sesungguhnya kita dah tahu dan hati kita berasa tenang kerana kita tahu Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Tetapi kalau kita berusaha dengan sebab yang lain, kita nampak dekat situ je lah. Kita tak dapat, maka tak dapat. Itu sebab disebut wabihi nasta'in, dengan dia kita minta bantuan dan pertolongan. Boleh faham tuan-tuan Ala umurid dunia wa din, di atas segala urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia macam yang saya sebutkan tadi, apa-apa pekerjaan kita ke, jaga anak ke, masukkan anak sekolah ke, semua kita minta tolong tu pada Allah. Waddin, dan urusan agama kita minta tolong yang pertama kepada Allah. Maka pupuk dalam hati kita tu macam tu, insya-Allah akan lahirnya sifat takwa, iaitu takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tuan-tuan? Zaman sekarang ni kalau kita tengok, tak payah pandang jauh, kadang-kadang anak kita sendiri, keluarga saudara mara kita sendiri hanyut jauh. Sebab benda-benda fitnah tu bukan setakat ada di luar rumah, bahkan di dalam rumah dan di dalam bilik kita bawa handset tu, laptop. Jadi kalau nak kirakan kita ni dengan tarbiyah yang Nabi SAW ajarkan, sangat jauh tuan-tuan. Jadi alhamdulillah Allah benarkan dan izinkan kita duduk di dalam majlis yang menjadi tradisi Nabi SAW. Alhamdulillah. Jadi kita meminta pada Allah SWT segala urusan, termasuklah urusan agama. Itu dah tentu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan selawat Allah ke atas penghulu besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni kenapa dinamakan Muhammad? Tahu tak kenapa? Kenapa Nabi Muhammad dinamakan Muhammad? Boleh Ustaz? Naam. Tapi kenapa? Ada hikmah dia kenapa? Naam. Lagi? Diletakkan nama Nabi Muhammad tu Muhammad sebab Nabi Muhammad SAW adalah orang ataupun makhluk Allah yang terpaling banyak dapat pujian. Itu sebab namanya Muhammad, yang sering dipuji.
Kenapa Allah bagi nama Muhammad? Supaya engkau sentiasa memuji. Itu maksud dia. Kenapa Allah bagi nama Muhammad? Supaya senantiasa nama dia itu disebut-sebut sehinggalah ke akhir zaman. Maka dengan sebab itu kita banyak berselawat. Dengan sebab itu kita banyak menyanyi, tetapi terkandung dalam dia itu dengan puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Dengan sebab itu kita banyak mengalunkan dengan alunan-alunan yang mana terkandung dalamnya itu puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Sebab daripada nama Nabi Muhammad sendiri menyuruh kita selalu puji Nabi Muhammad. Itu sebab nama dia Muhammad. Dan satu lagi nama dia Ahmad. Sebab apa? Sebab dia suka memuji pula. Dialah manusia yang paling banyak memuji Allah. Setiap masa dan ketika. Setiap masa dan ketika mulut dia itu dengan istighfar, dengan bertahmid. Macam kita setiap masa dan ketika kalau ke haji je. Betul? Itu pun tak tentu setiap masa dan ketika campur dengan mengeluh, panas dengan berjalan dan sebagainya. Tapi Nabi SAW setiap masa dan ketika, termasuklah ketika perang. Begitu juga para sahabat. Faham tuan-tuan? Itu sebab para sahabat dia tu boleh menentang, dia seorang boleh menentang 20 orang. Dia seorang boleh menentang 20 orang. Kita tengok Bruce Lee pun tak sampai 20 orang. Betul tak? Betul. 20 orang pun kalau ada, itu pun dalam tapi tak kisahlah, kita kira real lah. Itu pun 20 orang, gile-gile datang. Gile-gile. Nabi SAW dan para sahabat dia lawan 20 orang itu bukan secara gile-gile, tetapi dalam medan perang yang berkecamuk, seorang dia tu menyamai 20 orang kafir. Sebab apa? Sebab yang dia nampak di hadapan dia adalah Allah Ahadun. Dia tak nampak benda lain. Dia nampak dua tu je. Allah menang atau Allah menang atau syahid. Yang itu je dia nampak. Syahid pun kerana Allah. Itu sebab seorang boleh lawan 20 orang. Faham tak ni? Jadi nama Nabi SAW Ahmad. Masa dalam perang bertahmid. Macam tu juga sahabat. Dalam perang tu mereka berzikir. Itu sebab ada semayang masa perang. Semayang masa perang. Kita guna pedang ni, berperang ni. Faham tak ni? Berperang sambil semayang. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Jangan tu jangan batal semayang. Kalau tak apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka ting. Iyyaka na'budu wa amin. Dia bagi. Dalam semayang, ketika dia menghadap Allah, dia berperang. Faham? Itu dalam perang dia boleh semayang. Kita dalam relax pun semayang lambat. Ini beza kita dengan sahabat Nabi. Itu sebab kita tinggal seorang lawan seorang, daripada seorang lawan 20 orang. Baik. Khatamin Nabiyyin. Jadi Nabi SAW itu adalah pengkhatam segala Nabi. Pengkhatam segala Nabi. Tuan-tuan jangan pula ada yang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul. Kadang-kadang saya mengajar benda ni kan, saya rasa macam benda biasa sangat lah. Jangan mengaku Nabi. Tiba-tiba kan keluar surat khabar, ada yang mengaku Nabi pula. Daripada dulu sampai sekarang, semua ustaz-ustaz pesan. Sebab benda ni sangat benda maktuk orang kata. Benda yang sangat daruri. Tiba-tiba ada yang mengaku. Macam Kahar tu. Kan Kahar? Tak Kahau. Kahar mengaku Rasul Melayu. Ada juga manusia macam tu. Yang mengaku Nabi, ada yang Nabi perempuan pula. Tak ada dah. Sebab dia khatamin nabiyyin. Dialah yang terawal, dialah yang terakhir. Dia terawal kenapa? Nabi Adam dah kenal dah Nabi SAW sebelum dia itu diturunkan ke atas bumi. Dan sebelum Nabi SAW tercipta. Boleh faham sebab dah ada nama Nabi dah. Itu sebab satu masa Nabi Adam dia tanya, ini dekat kaki-kaki Arash ni apa benda ni?
Kaki-kaki Arash itu Nabi sendiri yang nampak. Dekat setiap pintu-pintu syurga, dekat situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Adam nak berkahwin dengan Sayyidatuna Hawa, masa dia nak kahwin tu, tiba-tiba Jibril pun kata, mah ya Adam, nanti dulu Adam. Dia kata, asal kau suruh aku stop hatta tuaddi mahraha. Engkau boleh kahwin sehingga engkau dah bayar dia punya mahar. Maharnya apa? Mas kahwin. Jadi dia pun tanya, wa ma mahruha, apa mas kahwin dia? Maka Jibril pun menjawab, antu salliya ala Muhammad salasa marrah, iaitu dengan kau berselawat ke atas Nabi Muhammad 3 kali. Barulah dia boleh bersama dengan Sayyidatuna Hawa. Faham tak ni tuan-tuan? Itu riwayat-riwayat yang menunjukkan kemuliaan Nabi siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni kadang orang kata kehidupan kita, rupa kita, pemakaian kita nampak skudal je. Tahu skudal? Ni bahasa orang muda. Nampak toya-toya. Faham? Tapi toya-toya kita ni dalam kalangan umat, kita umat bangsawan. Tahu ke tidak? Kita ni umat bangsawan di sisi Allah yang banyak mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dulu tak ada, sekarang ada. Keampunan taubat dulu tak ada, sekarang ada. Dengan istighfar. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan selawat Allah kepada ahli keluarga dia. Siapa ahli keluarga dia? Tuan-tuan, serius ini Afsal ni marah ke saya tak datang 2 bulan ni? Keluarga Nabi Muhammad, siapa dia? Cepatlah sebut. Isteri-isteri lagi? Anak-anak senang je tuan. Anak-anak okey lagi? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lagi cucu dia Hasan dan Husain. Lepas tu keturunan dia. Yang sampai Hasan dan Husain tu nama dia Ahlul Kisah. Okey? Jadi selawat tu disunnahkan pula kita menambahkan selawat kita kepada keluarga Nabi SAW. Itu sebab dalam rukun semayang tahiyat akhir tu berselawat ke atas Nabi yang lepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu wajib. Wa ala ali Muhammad. Itu adalah sunnah. Jadi sunnah kita memuliakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang Nabi suruh. Allah pun suruh. Faham? Memuliakan keturunan Nabi SAW. Baik. Jadi memuliakan tu bukan muliakan melampau-lampau. Terkadang kita tengok ada sebahagian daripada puak dia memuliakan sehingga dia kata keluarga Nabi ni maksum, iaitu terhindar daripada dosa. Sehingga kan ada pula yang menganggap imam-imam dia itu boleh menghapuskan dosa. Sehingga kan pula ada yang menunjukkan rasa pengorbanan dia kepada keluarga Nabi ni dengan melanggar hukum-hukum fiqh agama, iaitu dengan merosakkan tubuh badan dia, menyakit-nyakitkan tubuh badan dia. Ini semua tak perlu kepada memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu memuliakan keluarga Nabi, kita sayang dia supaya dia masuk syurga sekali dengan kita. Kita sayang dia supaya dia menjadi pemimpin kita. Tetapi kita tahu dia manusia yang biasa pada kita, cuma diberikan kelebihan yang lebih sedikit kerana dalam dia ada bercambah darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ke tidak ni? Jadi tak perlu orang kata nak sampai memuliakan tu melampau sehingga seperti satu-satu puak seperti Syiah misalnya. Seperti Syiah, saya sebut takut ada yang silap faham, kan dia nampak puak sufi belakang. Sufi-sufi ni ahli sunnah wal jamaah dia tak macam tu. Dia memuliakan relax je. Sebab mereka itu ulama kebiasaannya. Faham?
Ada pun sebahagian daripada puak yang saya sebutkan tu tadi, dia memuliakan sehingga orang itu dah macam tahap Nabi dah. Tak ada. Dia berak busuk macam kita, kentut busuk macam kita. Faham? Dia berak najis, berkuman macam kita, kentut pun macam tu. Sama je. Tetapi kita disuruh muliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak Baik. Wala haula wa sahbihi ajma'in, dan begitu juga para sahabat seluruhnya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tiadalah haula kekuatan, wala quwwah, dan tiadalah kemampuan, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kita biasa baca ni, tuan-tuan. Kalau kita ni dekat dalam syurga, kan masa Isra Mi'raj Nabi SAW, dia ada jumpa dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kata, umat engkau ni umat yang lemah, maka ajarkanlah dia kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada satu riwayat lagi dia sebut wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sahaja. Jadi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ni, bila ditanya Nabi, kenapa perlu aku baca ni? Sebab apa, Ustaz? Sebab akan menumbuhkan pohon-pohonan di dalam syurga, dan di situ tertera nama kita sebagai bukti dia ini ahli syurga. Jadi banyak-banyak sebut wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum tidur, bangun tidur, supaya kita mencipta saksi dalam syurga nanti. Boleh faham Baik. Dan seterusnya kita masuk di dalam rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun ni tuan-tuan, bila sebut kita sebut rukun. Rukun ni dalam bahasa Arab dia punya tafsiran janibus syai' al-aqwa, iaitu satu sudut yang paling kuat, yang mana juz'un minal mahiyah allati la tatahaqqaq illa bihi. Satu-satu hakikat itu tidak akan terjadi melainkan dengan rukun ataupun dengan benda ni. Jadi bila kita sebut itu rukun Islam, maka Islam takkan tertegak melainkan dengan 5 perkara ni. Faham tuan-tuan Rukun masjid, rukun surau apa? Rukun surau. Jawab sikit, saya nak dengar bercakap sikit. Cepat. Rukun surau. Tiang. Rukun bangunan surau ni apa? Tiang. Lagi. Bumbung. Lagi sebut. Lantai. Maknanya satu-satu bangunan tu dia mesti ada lantai, dia mesti ada tiang, dia mesti ada bumbung. Kalau tak namanya bangun. Apa pula rukun surau? Mesti ada mesti ada mak. Apa dia rukun menuntut ilmu? Mesti ada dan mesti ada yang Kalau saya datang, saya bercakap seorang, orang tak ada pun, saya sembang dengan tiang. Faham tiang? Saya tanya tiang tu, ini nama dia bukan menuntut ilmu, ini menuntut hospital Tanjung Rambutan. Faham tak ni? Maknanya dia lari. Sebab apa? Namanya bukan rukun. Nama rukun dia dah tercela ataupun satu tak dapat, jadi dia tak jadi. Maka dalam Islam, setiap daripada 5 rukun ni mesti ada. Kalau tidak, dia akan runtuh. Dan setiap yang kita cipta daripada rukun Islam yang kita buat tiap-tiap hari ni, mestilah dia punya power dia tu memang power dan berkualiti sungguh. Macam mana nak bagi kualiti, Ustaz? Belajar PKH tu nak bagi kualiti. Tuan-tuan, kalau kita buat apa bangunan rumah ke apa ke, kita pun kata tak apa, kau buatlah macam tu. Kita tak perhati betul-betul. Kadang-kadang kontraktor, kalau ada kontraktor sini minta maaf lah, bukan semua. Dia buat tu kadang tak cukup simen lah. Tiang tu dia ambil daripada batu-batu yang tak kualiti. Lama-lama boleh runtuh tak rumah tu?
Boleh. Kalau dia tak runtuh pun, kena tiup angin sikit runtuh. Betul? Macam tu orang yang semayang, tapi semayang tak kualiti. Semayang ni untuk menjaga orang daripada melakukan mungkar, melakukan benda yang keji. Tapi dia heran, apa asal dia selalu buat benda yang keji dan mungkar ni? Sebab semayang kau tu tak kualiti. Faham tak? Semayang tu tak kualiti. Sebab semayang tak kualiti menyebabkan dia tu tidak bergambarkan ataupun berimagekan dengan agama dia. Semayang, agama dia lama-lama kalau dia buat semayang yang macam tu, agama dia boleh runtuh, lalu akan menjadi murtad. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Jadi macam tu. Faham Jadi bila sebut rukun Islam, khamsatun, ada 5. Jadi tuan-tuan, yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iaitu bersyahadah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Baik, sebelum ni saya pernah ditanya, Ustaz, betul ke kalau orang tu dia sebut la ilaha illallah, tak sah la ilaha illallah dia, melainkan dia dapat ijazah dulu? Saya pernah kena tanya macam tu. Faham? Bang dah dapat ijazah lah? Dah dapat ijazah belum? Dah. Macam sijil lah, tapi bukanlah bertulis. Ijazah daripada ulama-ulama. Dah dapat belum bang? Tak ada Tuan dah dapat tuan? Jadi makna kata kalau yang tak dapat macam ni, pada pandangan orang macam tu kafir. Kafir. Kalimah la ilaha illallah, sembahyang, pakai kopiah, pemakaian sunnah, azkar, aurat, bacaan Quran, berkhidmat, dan seluruh daripada benda kebajikan yang dianjurkan syariat tak perlu ijazah. Tapi kalau ada ijazah, lagi elok. Macam tu je. Faham tak ni? Seluruh daripada syariat boleh diikut-ikut. Kita tengok orang ni buat macam ni, kita pun ikut. Kita tengok orang ni, kita pun ikut. Tapi yang terbaik, kita mendalami ilmu apa yang orang tu buat. Jadi macam tu. Kita sebut la ilaha illallah, tak perlu nak ijazah. Tapi saya dah dapat lah ijazah. Sajalah sebut ni. Bukan nak riak. Nak kasih dengki sikit. Nak kasih tuan-tuan tu dengki sikit. Tapi benda tu hanya sekadar orang kata menyedapkan, dan sekadar orang kata silsilah kita tu benar. Bukanlah benda tu membuatkan sah ke tidak apa yang kita buat. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya ijazahkan perkataan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, daripada saya dapat daripada Al-Habib Hasan Asy-Syatiri rahimahullah, yang telah meninggal dunia, yang duduk di Tarim. Ajaztukum, saya ijazahkan. Sebut terima ijazah. Tapi itu hanya orang kata silsilah di antara kita, tidak ada merosakkan, walaupun dia tidak ada ijazah. Tu yang perempuan dah sebut terima belum? Muka action ni apa San? Dah sebut terima belum? Dah? Dah ke belum? Bukan senang tak dapat ni, biasa ustaz suruh bayar. Tak ada lah. Baik. Faham tak tu? Jadi sebut ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi daripada perkataan itu membuatkan seseorang itu masuk Islam, syahadah. Tapi kalau kita nak orang tu masuk Islam, dia tak boleh cukup la ilaha illallah je dan Muhammadur Rasulullah sahaja. Dia kena sebut asyhadu. Faham tak tu? Tu yang belakang tu, yang apa, kopiah tinggi tu. Nama apa? Idrus. Apa? Agus. Oh, dah lama tak dengar nama tu. Nama ni. Biasa Agus ni orang-orang hebat. Agus. Baik. Tiba-tiba ada orang nak masuk Islam kat tangan Agus. Agus suruh dia buat apa? Duduk diam. Mengucap. Baik, dia ni orang Melayu. Jadi, dia reti bahasa Arab. Apa dia perlu ucapkan dalam bahasa Melayu ke bahasa Arab? Dua-dua pun bawa? Bagus Agus ni, ganti Ustaz. Tak ada.
Okey, Gus. Sekarang ni kita pun suruh dia mengucap. Kita pun sebut apa, Gus? Suruh dia talqin, ikut kita, betul? Kita pun sebut asyhadu, dia pun asyhadu. Dia kena sebut asyhadu. Kalau kita suruh dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja, tak cukup. Yang ini hanya dibenarkan masa perang. Kan? Masa kita tengah pancung-pancung kepala orang tu, tiba-tiba kita nak pancung kepala dia, dia pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faham tuan-tuan? Lepas tu tuan-tuan pun terus pancung. Maka insya-Allah lepas tu boleh kena pancung pula dengan Islam. Faham? Sebab dia dah masuk Islam. Jadi ingat, kalau orang nak masuk Islam, tanya dia balik. Tanya dia balik, itu yang dah masuk. Maksudnya kalau masuk Islam, suruh dia bersyahadah. Itu sebab nama dia syahadah. Aku bersaksi. Bila aku bersaksi, maknanya al-i'tiqad wa tayakkun. I'tikad, kesimpulan hati dan yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad pesuruh Allah. Kalau setakat sebut tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah, dia hanya bercakap macam tu, tak ikrar tu. Boleh faham baru dia masuk baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Tu kalimah syahadah. Penting. Jadi senantiasa untuk kita sebutkan dengan kalimah syahadah tu. Yang kedua, rukun yang kedua, wa iqamus solah, dan mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Baik, ini semua nanti kita akan syarahkanlah, dia panjang. Tapi saya nak bagi tahu kenapa disebutkan iqamus solah, mendirikan sembahyang. Tuan apa tuan? Bilal ke imam tuan? Apa? PSU. Tuan dah haji belum? Belum tuan. Baik. Apa nak tanya ni? Dengar PSU tu hilang. Apa? Kenapa dia sebut iqam tuan-tuan? Tuan. Mendirikan. Kenapa dia sebut mendirikan sembahyang? Bantai tuan, kita belajar ni, jangan segan. Dengan saya jangan segan. Saya langsung tak ada niat nak menjatuhkan. Asal tuan? Entah itu jawapan paling tepat. Tuan, yang baju oren, rasa-rasanya apa pasal? Ini pekah tuan-tuan, dia ada tafa'ul, respon. Saya bukan cerita sirah ni. Saya cerita pekah. Afzal. Apa ustaz dan lupa nama? Fazli. Ni sahabat saudara ni baru aksiden. Alhamdulillah dia ikut pengajian saya dekat rumah. Ni. Baru lepas aksiden, doakan sihat apa semua sebab terantuk dia punya kepala. Sampai luka dia punya ni. Alhamdulillah. Sihat. Minta otak dia pun sihat. Apa semua. Ya, alhamdulillah. Apa pasal? Iqamus solah. Sebab dia berdiri tegak. Tak apa Pak. Faham? Macam tu. Kenapa dinamakan iqamus solah? Mendirikan solat. Sebab Allah nak kita dirikan solat. Kita yang mendirikan solat. Nampak tak? Bila sebut mendirikan solat, kita berusaha untuk solat tu jadi. Tu nama mendirikan solat. Itu nama iqamus solat. Jadi bila kita berusaha untuk solat tu jadi, kita pun berwuduk. Kita berusaha untuk solat tu jadi, kita pun semayang dengan khusyuk. Kita berusaha untuk solat tu jadi, kita pun semayang tanpa dipaksa. Kita berusaha untuk solat tu jadi, kita pun buat dengan selok belok fiqah. Kita berusaha untuk solat tu jadi, maka kita menuntut rahmat dan pahala daripada Allah. Barulah solat tu jadi. Itu sebab dia kata iqamus solah. Setiap daripada kita belajar hadis Nabi, kalau sebut pasal semayang, dia tak sebut wassolah sahaja, tak ada. Tapi wa iqamus dan mendirikan semayang. Itu hikmah kenapa disebut, kenapa mendirikan solat. Sebab Allah nak kita buat solat tu sampai jadi. Faham Gus? Baik, dan seterusnya wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat. Ingat, keluarkan zakat. Zakat ni pun benda penting, ramai orang terlupa. Biasa yang terlupa ni ahli dunia. Dia mengejau dunia. Dia kumpul duit tu, dia seronok tengok duit tu duit tu banyak. Dekat dalam bank apa semua, bila padahal bukan nak keluar duit pun apa, kadang tu pergi cek je. Pergi cek je nak tengok, wah banyak ni.
Kosong 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 kosong, depan ada satu lah. Kosong 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 kosong. Dia berasa syok. Kosong 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 tu bukan untuk engkau je, tapi untuk dikongsikan bersama dengan masyarakat, yang masakin, yang fuqara, yang ibnu sabil, yang fisabilillah, dan macam-macam lagi. Ramai yang orang kata yang tak dapat benda-benda tu, tapi engkau dapat, maka kongsi. Ini agama Islam. Kenapa Islam diturunkan? Untuk menjaga diri. Itu sebab disyariatkan keluarkan zakat. Sayyidina Abu Bakar orang yang sangat lemah lembut, tapi menjadi keras bila mana orang tak keluar zakat. Faham tak ni? Faham? Tetapi daripada zakat dan solat, dia adalah dua martabat yang sama hebat. Cuma sembahyang perlu didahulukan. Kenapa? Sebab sembahyang itu adalah kita menghadap Allah. Dia adalah tiang yang pertama selepas syahadah. Jadi sepatutnya, saya bukan nak cakap apa-apa, kita ni orang-orang yang duduk kampung, penghulu kampung ke, orang-orang hebat dekat surau ke dan sebagainya, ataupun tempat-tempat lain, surau insya-Allah lah, sebab dia memang main dia semayang, betul? Ataupun kerajaan sendiri, ataupun di Melaka, kerajaan Melaka sahaja, maka semua orang yang berpangkat jangan hanya berpesan kepada zakat, tetapi mesti dahulukan berpesan kepada solat. Tuan-tuan, berapa ramai anak muda yang tak semayang? Kita ni sendiri yang jenis apa, bukan kita lah, maknanya kita lah, yang orang kata apa, jaga semayang lah juga, betul? Ahli-ahli surau, betul ke tidak ni? Bukan nak action. Kita berasa macam kita jaga semayang, bukan ujub ni. Kita tengok seharian kita pun kadang-kadang ada tinggal semayang, betul ke tidak ni? Betul, Ustaz. Betul. Kadang-kadang ada tinggal semayang tu, sama aja terlajak ataupun musafir, macam-macam lah. Ustaz, saya ni nak jamak takhir, tiba-tiba lah dah sampai. Tu semua lah tu, pun ada tinggal semayang. Cuba bayang budak-budak ataupun remaja-remaja yang Masya Allah punya fitnah dunia sekarang ni, dia boleh tinggalkan semayang. Budak-budak macam ni, dia perlu diselalu pesan, bukan setakat daripada ibu bapa, bahkan semua masyarakat yang berada sekeliling. Saya mula-mula masa pergi belajar kat Yaman, masa tu umur saya 16 tahun. Ya Allah, macam orang kata, hidup terkongkong bang. Saya pergi sini kena tegur, saya pergi sini kena tegur, saya buat ni kena tegur, saya buat ni kena tegur. Asyik kena tegur 24 jam. Sampai gunting rambut jatuh, kena air, dia tegur. Dia kata rambut tak boleh macam ni, kau kena muliakan. Sedangkan Nabi SAW dah bersabda, falyukrim sya'rah, mesti memuliakan rambut, bukan setakat yang ada kat muka, bahkan yang dah jatuh tu jangan biar masuk longkang, dia kata. Faham tak ni? Itu teguran yang senantiasa membuatkan hidup dia itu hidupnya seperti zaman sahabat Nabi SAW kat Yaman. Saya tension tu, tapi lama-lama lepas tu dah okey dah. Kita pula semangat menegur. Ada jadi orang kata bi'ah. Ini kadang jiran kita anak keluar tak pakai tudung, tapi jangan tegur dulu kalau anak kita tak pakai tudung, faham? Tegur anak kita dulu. Ni minta maaf lah saya sebut. Kalau anak jiran ada keluar tak pakai tudung, tegur, tapi jangan tegur kasar. Tegur elok-elok, mula bincang dengan mak dia, ni kenapa anak awak ni keluar tak pakai tudung ni apa semua. Alah, saya dah pesan dah dik, tapi dia tak nak pakai. Macam-macam dah saya buat. Saya belikan itu, belikan ini, belikan hadiah dan sebagainya. Dia masih tak nak ikut. Lah, pasal dia tak nak ikut? Awak ada suruh dia semayang tak? Ada suruh semayang, dia semayang tak? Maksudnya dekat situ saling tegur menegur. Bukan kerja dengan batang paip. Itu biasa orang Melaka buat lah. Tapi tegur menegur, sehinggalah orang kata hidup seharian kita itu menjadi hidup yang orang kata an-nasihah bainal muslimin, iaitu bernasihat di antara se-Islam.
Maksudnya Nabi SAW pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Barang siapa yang tak kuat nasihat, barang siapa yang susah nak dinasihat, dia itu bukan sejati punya Islam. Itu senang cakap. Sebab apakah dia agama? Islam. Apakah dia Islam? Apakah dia Islam? Nasihat. Apakah dia nasihat? Islam. Macam tu. Baik. Jadi keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Ni saya nak sebut sikit riwayat. Orang yang tak keluarkan zakat dalam neraka, akan ada ulau melengkau kat badan dia. Ulau melengkau. Dekat tengkuk dia, ulau tu besar. Ulau melengkau kat tengkuk dia. Lepas tu ulau tu tunggu nak patuk kepala dia. Jadi bila dia tengok kepala ulau tu botak tengah. Ulau, bukan orang je, ulau. Dia botak tengah. Jadi kenapa ulau tu botak tengah? Dia bersisik, besar ulau ni, dia bersisik. Tapi kat tengah ni sisik tak ada. Jadi kenapa dia tak ada sisik tu? Ulama mengatakan kerana dia sendiri tidak tertahan dengan bisa dia sehingga jatuh sisik-sisik dia tu. Sebab bisa dia terkumpul kat kepala, tinggal nak pindah kat kepala kita je. Faham tak ni? Ini orang tinggalkan zakat. Setiap sen dia tinggalkan zakat, setiap kali akan dipatuk oleh ulau berapa kadar zakat yang ditinggalkan. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu firman daripada Allah. Sayutawwaquna, mereka akan dibelekkan dengan apa yang mereka kedekut sehingga tak keluar zakat pada hari kiamat. Apa ditafsirkan ulama? Ulau. Jadi keluarkan zakat. Jangan lupa. Sebab saya pernah terdengar kisah orang ni, dia orang yang jaga agama betul. Satu hari dia tengah buang air besar. Tengah-tengah buang air besar, sampai masa dia perlu keluarkan zakat. Masa tu juga dia panggil anak dia, Mat, bayarkan zakat. Dia dalam jamban lagi. Kalau kita tu relax dulu, kadang tangguh menangguh. Dia dalam jamban lagi, dia suruh anak dia keluar masa tu juga. Sebab masa dah sampai bayar zakat. Ini orang jaga agama sungguh, tuan-tuan. Orang jaga agama. Kalau dia mati dalam jamban tu, orang nampak apa mati dalam jamban, biasa orang mati sujud. Tapi mati dia lebih mulia daripada orang yang mati sujud. Faham tak ni? Sebab dia menjaga agama dia. Menjaga agama. Baik. Wa saumu Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa hajjul, itu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan buat haji pada barang siapa yang mampu untuk melakukan haji. Boleh tuan-tuan? Berapa ramai yang dah haji sini? Boleh angkat tangan? Saya nak tengok sikit. Ada tak yang dah haji sini? Semua belum. Susahnya nak haji. Tak ada. Tuan pun belum lagi. Seru belum sampai, Ustaz. Seru belum sampai Ni seru sudut apa tu? Kemampuan duit ke apa ke? Ke seru hati kita ni yang tak rasa nak pergi buat? Kota, saya faham dah tu. Yang biasa sebab tu. Baik. Tak ada seorang pun Hajar ada? Ada ke tidak? Angkat je lah tangan, nak malu apa? Tak ada. Ni sini pun tak ada ni, tak berkat ni. Tak ada. Gurau je. Tak ada yang hadir ni tak ada. Yang haji pula tak ada. Tunggu kota. Ya khair. Moga-moga Allah SWT permudahkan. Amin. Saya pun nak pergi tengah kumpul duit. Tengah kumpul duit. Saya entah bila pula zaman berapa puluh agaknya. Baru dapat pergi. Jadi agak-agaknya kota tu kalau masuk sekarang bila dapat? Awal saya dapat 2077, Ustaz. 2077. 2077 InsyaAllah. Buat haji dari alam barzah tu naik ke syurga terus insyaAllah. Baik. Tapi insyaAllah lah tu. Habis kalau macam tu memang akan dapat masa tu je. Saya sekarang saya tengah merayu. Dia ada rayuan. Taib. Maknanya ada jalan keluar lah. Ada, insyaAllah. Kita ramai sangat. Baik, jadi tuan-tuan, kota pun membuatkan seseorang tu tak Masya Allah badan sihat, Masya Allah duit banyak, Masya Allah kenderaan ada, Masya Allah dan Masya Allah semua ada. Tapi kota pula tak
tak sampai lagi. Itu maknanya dia tak mampu. Kalau dia mati sebelum dia buat haji, maka dia itu mati tidak berdosa. Boleh faham Tapi niat dia tiap-tiap hari, senantiasa tiap-tiap minggu berasa nak pergi asyik terkenang je orang ni sejian sebelah dah haji, aku belum haji. Dia teringin nak buat haji, insya-Allah dia akan dapat pahala haji. Itu sebab kelebihan daripada umat Nabi Muhammad. Nabi SAW bersabda, al-mu'min ala niyatih. Seorang yang beriman tu berdasarkan niat dia. Niat dia memang nak pergi, tiba mati tak dapat pergi, dapat pahala apa? Tapi memang kena betul-betul berusaha tak pergi. Faham tak ni? Oh, ini niat je. Faham? Duit habis kat karaoke. Faham? Masa karaoke pun nyanyi lagu haji. Faham? Tak kira, yang tu tak kira. Faham? Dia memang usaha tapi tak sempat. Macam tu. Baik. Dan seterusnya, ada 5 sebab yang menyebabkan orang tu mampu ke tidak, wajib ke tidak. Yang pertama, apa? Pembiayaan. Pergi dan balik. Dan pembiayaan orang yang ditanggung. Jadi ingat tuan-tuan, kalau kita ni ada duit nak pergi dengan isteri kita, anak-anak tinggal kat rumah, tapi anak-anak tu tak ada duit pula, ataupun ada duit kita nak pergi sebulan misalnya, dia ada duit tapi sampai 29 hari bah, 1 hari lagi kita orang tak makan ke? Alah, pandai-pandai lah kau 1 hari tu kerja lah isi minyak ke apa ke. Faham? Tak boleh, tak wajib dia pergi, melainkan budak-budak ni redha, baru disunnahkan pergi. Itu pun sunnah, bukan wajib. Boleh faham ataupun duit dah ada. Yang kedua, kenderaan pula tak ada. Duit ada apa semua, sihat dah siap dah apa semua, tiba-tiba masa nak pergi airport tutup. Ini tak mungkin lah kalau airport tutup. Bisa tak lu? Itu kira kenderaan lah tu. Bisa tak lulus. Airport tutup teruk benau. Tapi dah berlaku kat Palestin, betul? Airport tutup. Jadi tak apalah tu. Kemudian kalau kenderaan ada apa semua, tiba-tiba masa kita berjalan tu ataupun pergi tu dengan kenderaan kita tu tak ada perhentian yang memudahkan untuk kita semayang, berehat dan sebagainya, pun tak wajib. Lepas tu apa lagi? Dah berapa tu? 3 Yang keempat, perjalanan aman. Ini kalau tiap-tiap minggu dengar kapal terbang terhempas, dia jadi takut. Ini perjalanan tak aman, tak wajib pergi. Saya tak kata yang sekarang wajib lagi. Faham? Sekarang wajib, dia bukan senantiasa pun. Kalau orang dulu dia ada quta'ut tariq, lanun jalanan. Kita sekarang tak ada. Itu sebab sekarang ni perempuan boleh keluar tanpa mahram tapi bukan pergi buat haji. Faham tak ni? Buat haji tetap haram. Ini yang jalan-jalan ni, kadang balik kampus kan jalan sorang pula, naik bas musafir 2 marhalah apa semua sorang, patut haram tapi dibolehkan. Sebab apa ustaz? Sebab perjalanan sudah aman. Perjalanan sudah aman. Tapi aman-aman pun memang ada perompak apa semua dalam kesempitan sekarang ni, tapi tetap juga dia punya gambaran dia Malaysia ni adalah aman. Baik. Dan yang terakhir apa dia? Apa itu tuan? Yang kelima tadi. Sebab yang kelima. Oh, dia belum sebut lagi itu saya kata yang terakhir. Tu haji. Bagus dia tumpu tu. Kesihatan satu lagi. Yang kelima kesihatan. Nak pergi aksiden pula. Mata pula masa aksiden tu baru ni apa semua misalnya, bukan sekarang, dia mata dia alhamdulillah sihat, kot rabun ke dan sebagainya, sehingga dia susah nak nampak jalan, susah nak bawa dia pergi ke mana-mana dekat wukuf dan sebagainya, maka tak wajib. Boleh faham? Orang buta wajib tak dia pergi buat haji? Kalau dia lain mampu, dia mampu yang lain, dia buta je, wajib ke tidak? Wajib kalau ada orang bawa, orang pimpin setiap masa. Pimpin buat kawal, pimpin buat sa'i, pimpin pergi jamban, pimpin duduk, pimpin bangun, pimpin naik kenderaan, pimpin turun kenderaan. Tu syarat dia dalam fiqh. Kalau ada yang hanya mampu setakat tawaf dan apa semua, tetap tak wajib, sunnah aja dia pergi. Boleh faham? Kalau memudaratkan diri dia, haram dia pergi. Dan seterusnya. Baik, jadi itu 5 perkara. Adakah wajib ataupun tidak orang tu dia melakukan Kalau kita tengok-tengok zaman sekarang ni ramai yang tak wajib. Sebab biasanya kota tak
tak sampai. Jadi macam kenderaan tak ada, sebab visa susah nak dapat. Sebab zaman sekarang ni ramai sangatlah orang pergi tu, melainkan yang pergi tu VVIP. Itu berapa harga dia tu bang? VVIP abang biasa kan? 20,000 itu VIP. Ni VVIP. Dia minta hari ni, besok dapat 80 hingga 100. Wih, Masya Allah. Yang saya dengar itu hari ni dulu. Ni mungkin yang lain punya. Yang dulu 35,000. Mungkin tu VIP kot. Ini VVIP. Itu mungkinlah kalau mampu tahap Masya Allah macam tu, bolehlah pergi. Saya tahu ada yang mampu macam tu. Tapi mungkin dia tak dapat pergi sebab benda lain. Boleh faham? Okey. Arkanul iman sittatun. Rukun iman pula ada 6. Rukun iman ada 6. Antuk minabillah. Yang pertama, sekarang ni kita masuk bab iman, tuan-tuan. Bab iman. Apa beza iman dengan Islam? Gos. Iman dengan Islam. Apa beza dia? Asal tunjuk Ustaz? Ustaz tolong jelaskan beza iman dengan Islam. Apa beza iman dengan Islam? Islam ni kita berserah kepada segala yang diperintahkan Allah. Iman ni kita membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi iman main dalam, Islam main luar. Secara gambaran umum. Faham tak ni? Baik. Tetapi kedua-duanya mutalaziman. Bang siapa yang Islam dia beriman, bang siapa yang beriman dia Islam. Faham Macam tu biasanya. Bukanlah maksud orang yang berzina, orang yang membunuh, tapi dia tu mengucap 2 kalimah syahadah, dia bukan orang Islam. Dia tu ada iman, tapi iman dia Allah. Sampai masa mungkin boleh hilang dia punya iman tu. Jangan kita kata apa engkau ni tak beriman, jangan cakap macam tu. Tapi iman dia tu kurang. Kalau kita cakap seloroh tak apalah. Ini memang kita kata dia tak beriman. Yang ini haram hukum dia. Bang siapa yang kata orang macam tu, dia dah mengkafirkan orang tu. Faham tak ni? Dan bang siapa yang mengkafirkan orang, dia lah kafir. Baik, terus. Maka rukun iman ada 6. Antuk minabillah. Yang pertama, berimanlah kepada Allah. Allah ni tuan-tuan, saya dah sebutkan dalam syarahan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ingat lagi Ustaz? Apakah dia Allah? Bila orang tanya kat kita, Allah. Siapa Allah? Bang nak lari-lari. Apa dia Allah bang? Saya minta maaf, saya kalau mengajar banyak tanya sikit. Tak apa kan? Kan ada intention pula kan? Bila orang tanya bang, Allah ni siapa Allah? Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tak tepat. Ni apa bunyi? Allah siapa Allah? Tuhan yang kita sembah. Tak, sebab ada juga orang lain yang sembah Tuhan dia dan dia kata Tuhan dia cipta. Tuhan ni asyik entah je. Tuan. Tengok. Jangan macam tu. Itu sebab kita kena tahu siapakah Allah. Dia memang tak main dengan tauhid kita sebab kita menyembah, kita tahu siapakah Allah kita. Cuma kita tak tahu, nak bagi tahu benar-benar siapakah yang dinamakan Allah tu. Allah ni, saya dah sebut itu hari, saya sebut lagi. Alamun ala zat al-wajibil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat wal jamalat. Siapakah dia Allah Ustaz? Allah adalah satu nama kepada satu zat, yang mana zat itu wajib ada, dan zat ini berhak kepada segala kesempurnaan dan kecantikan. Itulah seluruh ilmu tauhid di dalam ta'rif Allah, dan dipecah-pecahkan. Dan apakah kalimah dia? La ilaha illallah. Itu Allah. Baik, jadi kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, wa malaikatih, dan beriman pada para malaikat. Malaikat ni laki ke perempuan? Cepat yang perempuan. Yang perempuan ni ini je ke ada kat depan-depan ni? Saya tak puas hati, tak berapa dapat. Bagi saya nampak muka. Ni tarik sikit, ni tak boleh tabing ni, tarik sikit. Dia macam menyorokkan. Tak boleh dia macam tu. Tak apa. Susah sikit nak tengok perempuan. Malaikat laki ke perempuan? Tak ada tak ada jantina. Siapa dia malaikat, ustaz? Malaikat adalah makhluknya Allah yang mana yatasyakkal bi ashkalin mukhtalifa wa khuliqa minan nur. Iaitu makhluk Allah yang mana dia boleh berbentuk-bentuk dengan macam-macam bentuk dan dicipta daripada cahaya. Itu malaikat. Jadi jangan ingat kita boleh jadi malaikat sebab ciptaan kita dari tanah, ciptaan dia daripada. Faham? Baik. Tapi boleh berperangaikan malaikat dan macam tu juga boleh berperangaikan setan. Jadi macam ni tuan-tuan. Kita beriman dengan malaikat tiada jantina. Barang siapa yang mengatakan malaikat itu adalah lelaki, maka hukum dia fasik. Barang siapa yang mengatakan malaikat itu perempuan, maka hukum dia kafir. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dalam bentuk lelaki malaikat ada datang berjumpa dengan para anbiya, tapi dalam bentuk perempuan malaikat tak pernah datang dalam bentuk tu, melainkan setan ada. Kan masa Nabi nak pergi jumpa dengan Allah SWT Isra Mi'raj kan? Nak pergi ke Baitul Maqdis, ada jumpa dengan apa tu? Perempuan tua. Ini gambaran setan, tetapi menunjukkan tentang dunia yang semakin tu. Tetapi malaikat takkan berupakan dengan rupa perempuan. Bukan maksud perempuan tu hina, tidak. Tetapi nak menampakkan kemuliaan malaikat tu. Tapi dia tak ada jantina. Jangan cakap malaikat lelaki. Faham? Maka beriman dengan malaikat. Malaikat mana yang kita perlu beriman ni? Bukan beriman dengan dia, maksudnya kena kenal siapa malaikat ni. Cuba sebut sikit. Pertama, Jibril, penyampai wahyu. Kedua, Mikail. Mikail yang mana? Penurun hujan. Maksudnya reza. Yang ketiga, Israfil, peniup sangkakala. Yang keempat, nanti tenang-tenang dulu. Israel, pencabut nyawa. Yang kelima, Malik, penjaga neraka. Yang keenam, penjaga syurga, Ridhu. Yang ketujuh, Raqib, Atid, Munkar, Nakir. Faham? Munkar, Nakir. Baik. Jadi malaikat-malaikat ni yang perlu kita kenal. Tapi malaikat tu banyak, tuan-tuan. Malaikat tu banyak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu sekarang ni, ini daripada hadis sahih. Kita duduk sekarang atas kepak malaikat. Orang yang etis, dia akan nampak apa orang Islam suka sangat sembang dongeng. Suka sangat sembang dongeng. Orang yang falsafah, kalau dia tu tak ada asas-asas pondok ataupun agama turas, dia akan beranggapan macam tu. Apa ni, duk mainkan perasaan orang, duduk atas kepak lah, apalah. Ini hadis sahih, Bahlul. Hadis sah. Dia orang suka berpendapat macam tu kerana mengikut logik akal dia, yang mana dia tak nampak, dia tak berasa. Tapi ketahuilah bahawasanya kita sedang dihamparkan dengan kepak malaikat. Yang mana malaikat ada riwayat, malaikat Jibril akan turun ke Kaabah kan, dalam 100 tahun macam tu, dia ada kepak. Kepak dia ni jangan, tak payah bayang-bayang, faham tak payah bayang-bayang. Tapi nak bayang pun tak apa, jangan bayang Allah je. Yang itu maknanya kepak dia tu ada 100, yang mana kalau dikembangkan satu kepak, maka dia tembus sebelah barat, tembus sebelah timur, maknanya tembus bumi dunia ni, tembus. Itu sebab riwayat mengatakan Dajjal dia punya besar,
Yang sampai orang yang kurang beriman akan menganggap dia Tuhan. Sebab apa? Sebab dia punya besar tu. Dia kalau pijak lautan paling dalam sampai buku lali je. Sampai buku lali je. Siapa yang tengok yang macam ni, dia tak boleh nak ikut. Dia akan ikut. Kalau dia tak kuat tak kuat iman, tuan-tuan. Tak kuat iman tu ulama. Ada yang berdoa biar mati sebelum Dajjal keluar. Tak kuat iman. Wal'iyazubillahi min dzalik. Jadi Allah ciptakan yang menyelamatkan mereka, iaitu para malaikat, lebih besar daripada Dajjal. Kalau Dajjal kaki pijak, dalam dia hanya macam tu pada lautan dunia. Kalau malaikat kepakkan sayap, dia tampar dunia, boleh hancur berderai. Itu dia malaikat dan tenteranya Allah. Dan Allah menyebutkan wa ma ya'lamu junudah wa ma ya'lamu saya dah tak ingat, tapi maksudnya kita tak akan tahu tentera Allah itu, tidak terbilang dengan bilangan kita, terlalu banyak. Tentera Allah yang mengangkat arash, ada berapa orang? Ada berapa? 6 kan? Dia angkat arash. Arash ini adalah makhluk Allah yang paling besar sekali. Adalah makhluk Allah yang paling besar. Dunia yang kita nampak, langit pertama, langit kedua dan sebagainya, maka arash lebih besar lagi. Tapi hanya dipikul dengan 6 malaikat. 6 malaikat. Maka malaikat-malaikat ini semuanya wajib kita beriman bahawasanya tentera Allah tidak terbilang banyaknya. Cuma jangan kita kaitkan kita punya akal fikiran ni dengan cerita-cerita dongeng dekat dalam TV itu, yang kisah-kisah orang dahulu kala tu kan. Apa? Ibran. Geng-geng dia tu Zeus apa semua. Tuan-tuan. Apa tu? Zeus lagi? Thor. Apa benda Thor tu? Lagi? Dia tukar besi tu. Naam. Lagi? Itu semua tu. Dia ada juga yang jaga air. Apa yang jaga air tu? Jangan nampakkan dia anggap itu dewa tu. Kita anggap malaikat kita bukan dewa. Dia hanyalah hamba Allah. Kita hamba Allah, tapi cara tak sama, itu je. Cara tak sama. Baik. Wa malaikatih dan wa kutubih. Baik, jadi saya rasa setakat tu sahaja. Saya nak buka soalan lah. Takut ada nak yang bertanya tentang apa-apa yang kita belajar ni tadi. Ada soalan? Tanya. Cepat. Pasal syahadah tadi Ustaz. Baik tuan. Saya jumpa orang accident dalam kritikal tu. Okey. Kita nak ajar dan syahadah atau kita nak ajar la ilaha illallah? Baik, orang kalau kritikal maksudnya tenat. Orang tenat, tak kisahlah dia accident ke apa ke. Bukan dia ni, dia tak tenat, alhamdulillah. Baik. Orang accident ke apa ke, ataupun mak bapak kita ke, kita pergi dekat telinga dia tu, kita pun sebut. Jangan sebut asyhadu, sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan jangan ulang banyak kali. Sebut dulu la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, tak payah. La ilaha illallah sekali je. Lepas tu dengar dia sebut tak? Tak sebut. La ilaha illallah. Siapa yang sebut asyhadu, makruh ketika orang nak mati. Sebab apa? Sebab dia tengah tension masa tu. Faham tak ni? Tekanan nak jumpa malaikat maut ni. Tahu, kita tak rasa. Jadi jangan tu. Lepas tu jangan agah lebih-lebih. Jangan agah. Lepas tu kalau dia dah sebut, dia pun sebut la ilaha illallah. Jangan sebut dah. Cukup sekali tu. Faham? Maka ulama kata sebut balik jikalau dia ada sembang benda lain pula lepas tu. Sebut balik. Jadi dia sembang, misalnya dia kata air bagi aku air. Misalnya kan, dia haus kan. Kita pun bagi dia air. Baru sebut balik la ilaha illallah. Sampai dia sebut. Buat macam yang saya buat tadi. Macam tu. Itu nama dia talqin. Maknanya sangat berlemah lembut kepada orang yang nak
mati. Kita tak rasa dia nak mati macam mana. Maka sangat berlembah lembut. Nabi SAW nak mati pun umpama ditikam dengan 300 tikaman pada hatinya. Apatah lagi kita manusia yang banyak maksiat. Wal'iyadu billahi min dhalik. Moga Allah SWT permudahkan cara mati kita. Ada soalan? Tentang haji. Hadis? Haji. Ya baik. Hadis tengah pendapat menafsirkan kalau kita nak pergi haji tak berkemampuan, tapi kita boleh buat pinjaman pada misalnya bank ke pada orang lain ke. Boleh, tapi tak wajib lah dia pergi. Faham tak tu? Saya menceritakan wajib ke tidak. Maksudnya kalau dia tak pergi berdosa dia. Tapi yang ni dia tak pergi pun tak ada masalah sebab duit pinjam. Tapi kalau dia berasa nak pergi, semua orang macam tu, maka dia boleh pinjam dan dia pergi. Dengan syarat, orang yang dipinjam tu izinkan dia keluar negara. Maknanya izinkan dia bermusafir lebih 2 marhalah. Sebab bang siapa yang berhutang, haram dia bermusafir lebih daripada 82 km. Ini bukan 82 km, langkah benua terus. Faham? Jadi minta izin dulu pada orang yang kita berhutang ni, yang kita nak pergi tu. Melainkan memang kita dah faham, misalnya berhutang dengan bank, dah tentu-tentu dia bagi. Faham tak ni? Berhutang dengan benda-benda agensi macam tu, dia akan faham. Maknanya itu dah keizinan dia sudah umum. Tetapi kalau member-member kita ni, wajib kita minta izin. Melainkan kita memang dah tahu dia akan izin. Memang dah tahu, jangan pandai-pandai pula. Biasa suuzonnya ni husnuzon pula dia kat situ. Okey. Baik, soalan. Ustaz, kalau macam zakat, banyak mana kita kena keluarkan zakat? Macam kita orang biasa kita keluarkan zakat. Baik, jadi sekarang ni dengar, zakat harta lah. Saya biasa, kita orang biasa ni maknanya zakat harta lah, zakat simpanan kan. Baik, kalau yang kita simpan, tak kisahlah dalam bank ke dalam peti ke, kita simpan duit tu selama setahun, dan duit itu sudah sampai nisab. Nisab zakat dikira dengan duit dengan nilai emas. Emas ni dalam 80 lebih kilogram pula, gram, barulah dia menjadi 20 misqal. Maknanya nisab kepada perlu tak kita keluarkan zakat daripada duit yang kita simpan tu. Jadi bila dah dinilaikan pada duit kita dengan harga, sekarang emas berapa 1 gram? Siapa yang tahu? Emas 1 gram berapa? Muslimat? Apa? 140 tak apa, tak kisah. Dia lebih kurang macam tu. Kita ambil 150 lah. Kita ambil 150 nak senang faham. Baik. Baik, 150. Baik, 150 kalikan itu 1 gram. Kalikan dengan 150 kalikan dengan senang kita kata 85 gram. Kalikan. Siapa yang pandai kali ni? Saya jam. Berapa? 12,000. Dulu emas naik. Betul tak? Masa tu saya kira 18,000. Lepas tu turun sikit, Syekh Nuruddin sebut 15,000. Sekarang dah jadi 12,000. Tu pun kita ambil 150. Betul ke bang? 12,000 bang? Baik, jadi fahamkanlah. Seolah-olah macam 13,000 lah kita letak kat situ sebab dia naik-naik kan, turun naik. Itu nanti masa nak keluarkan kira lah, kira berapa nilai emas masuk. Baik, sekarang ni 13,000 kita pun simpan. Misalnya kita simpan tiap-tiap tahun pada bank kita tu 1,000. Dalam 5 tahun Alhamdulillah dah ada 13,000 dalam bank. Ustaz, saya dah kena keluarkan ke? Tidak, belum lagi. Sebab baru sampai 13,000. Tunggu tahun depan. Kalau 13,000 tak berkurang, baru keluar. Tengok tahun depan dia jadi 15,000. Maka keluarkan 2.5 daripada 15,000 tu. Faham ke tidak ni? Macam tu. Itu nisab dia. Tapi kalau tahun depan tiba-tiba apa-apa hal jadi, tukar tayar kereta dan sebagainya, tinggal 12,000, maka tak wajib keluar zakat. Lusa tu barulah sampai 13,000 balik misalnya. Maka tunggu pula tahun dah. Faham tak? Itu nama dia zakat simpanan. Kalau tak simpan setahun macam tu, buat apa nama zakat simpanan? Faham tak ni? Wah. Jadi macam tu. Dan keluarkan 2.5. 2.5 ni misalnya kita letak 20,000. 2.5 daripada 20,000, 500 ringgit. 20,000 keluar 500. Tak ada apa dah zaman sekarang ni. Beli KFC, letak minyak,
jalan 2 marhalah, selesai. Soalan? Ya tuan. Okey. Itu lebih baik kita bagi penzakat mengeluarkan zakat itu kepada satu badan agensi yang menguruskan atau kita sendiri bagi pada asal-asal yang Baik, sekarang ni tuan tanya mana lebih baik. Saya nak bagi tahu boleh kedua-duanya. Tapi manakah yang lebih baik? Yang lebih baik ni berdasarkan dengan kepercayaan orang tu. Kepercayaan membuatkan hukum boleh berubah. Jadi kalau dia lebih percaya pada agensi, maka dia bayarkan pada satu-satu agensi. Kalau dia kurang percaya, maka lebih baik dia bayar secara peribadi. Tapi dua-dua boleh tak Ustaz? Boleh. Macam tu. Jadi terpulang pada masing-masing. Kepercayaan dia. Macam bab masuk puasa. Kalau dia percaya orang yang beri khabar kata puasa dah masuk ni, dia percaya, baru wajib dia puasa. Misalnya dia tak dengar dalam TV, tiba ada member dia bagi tahu, "Oi, besok puasa." Kan? Dia tak nampak anak bulan, tak nampak apa khabar dan sebagainya. Tiba-tiba member dia kata besok puasa, besok dah masuk Ramadan yang pertama. Dia percaya, maka wajib dia puasa. Kalau dia tak percaya, tak dengan kepercayaan mengubah soalan. Ya tak. Perempuan. Okey, berapa nilai dia? Zakat emas sama je macam zakat simpanan. Dia sama perbahasan dia. Zakat simpanan tu sebenarnya tafsiran daripada zakat emas lah. Jadi timbangan dia tu mesti 82, lebih kurang 85 gram. Kalau yang bersangkut kat badan dia, yang dia guna tu jangan dikira, jangan ditimbang. Tapi yang dalam peti yang tak berguna tu, yang itu timbang. Itu pun dah menjadi hak milik dia selama setahun. Lepas tu timbang, tengok 100 gram wajib keluar zakat 2.5 daripada emas dia tu tadi. Faham? Emas macam mana pula Ustaz? Emas kira timbangan lah, 2.5 daripada timbangan kalau tak boleh nak keluarkan emas tu, keluarkan nilai duit. Dah selesai. Apa tuan? Saya kata kita timpan duit dalam bank. Jadi bank Islam dia potong atau macam. Itu selesai. Maknanya dia dah potong tu apa semua, okey lah. Maknanya zakat kita selesai. Tapi sebaiknya tuan, kita perhatikan. Bukan kita tak percaya pada bank Islam, tapi macam tu syariat dia menyuruh kita perhatikan ibadat kita. Maknanya kita berbayar setiap tahun tu, kan? Takut-takut dekat situ kita ni orang kata zakat tu kita tak niatkan untuk keluarkan. Jadi kita kena niatkan untuk yang dikeluarkan tu adalah zakat, melainkan dia dah niat secara amnya pada asal dia tu. Tapi itu saya kata terbaik kita perhatikan. Tapi sebelum ni tuan, dan akan datang, kalau tuan buat macam ni biasa, biarkan je, maknanya dah terlangsai zakat, tak ada masalah. Naam. Sahabat ada tanya tentang zakat yang ikut hati kita tadi. Kita bagi pada 8 yang asnaf, kita cari 8 asnaf atau memadai dengan 1-2 asnaf. Baik. Jadi kalau kita nak bagi secara peribadi, kita pun cari orang fakir dekat miskin. Ingat kawasan kita dulu. Cari dia mesti kita berikan kepada seluruh asnaf. Siapa seluruh asnaf? Yang 8. Ustaz susah Ustaz nak cari Ustaz. Cari dulu. Tiba-tiba tak ada. Kurang. Yang ada fakir miskin sahaja. Maka berikan sahaja pada fakir miskin. Ataupun nilai yang kita nak beri itu terlalu sedikit. Maka berikan sahaja kepada sebahagian orang pun dibolehkan. Dia memang asal dia kena 8. Kalau 8 ni susah kita nak buat, dia kurang jadi 3. Dan 3 ni mesti diberikan. 1 ni 3 bahagian, 1 ni 3 bahagian, 1 ni 3 bahagian. Kalau tak boleh juga 1 bahagian, seorang pun cukup. Maknanya 1 asnaf pun cukup. Tetapi 3 orang daripada asnaf. Kalau tak cukup duit ataupun susah nak cari 3 orang daripada asnaf ni, boleh. Seorang pun tak ada masalah. Ini sekarang ni berlaku kerana apa? Perubahan zaman. Perubahan zaman. Yang mana kita kalau kat Malaysia macam tu. Kalau kita duduk Kemboja, insya-Allah mudah kita nak bagi. Ada soalan? Last, cepat. Tentang pemahaman yang saya dengar tadi, yang simpan selama setahun dengan yang pakai tu beza. Naam. Maksudnya, kalau dalam masa 6 bulan yang disimpan dalam video, contohlah. Okey. Tiba-tiba dalam masa 6 bulan tu dia pakai. Macam mana dia kira? Tak ada.
tak ada masalah. Itu maknanya dipakai. Dipakai. Yang dipakai. Jadi dipakai. Misalnya macam ni lah. Emas dia banyak. Dia emas yang biasa yang keluarkan zakat ni emas apa? Emas yang disimpan. Yang menjadi aset. Faham tak? Itu emas hiasan. Nama dia huliyun mubah. Tapi tengok juga bagaimana cara dia pakai. Kalau dia pakai rantai sampai 3, maka yang 2 lagi tak dikira. Yang kira 1 je sebagai hiasan. Yang 2 lagi wajib keluar zakat. Gelang. Biasa kita gelang berapa banyak, puan? 5 melampau bang. Ya Allah. Sampai siku. Yang ini wajib keluarkan zakat dan masuk neraka terus. Faham maksudnya? Astagfirullahaladzim. Maksudnya kalau sampai siku tu melampau, itu haram. Itu haram. Maka rantai gelang yang dibolehkan hanya 2 mengikut uruf, zuruf keadaan tempat dia tu macam mana. Ini saya ambil yang 2 ni kalau anak mami. Itu 2. Kalau kita 1 pun cukup dah. Betul tak? Maka yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam itu wajib dikeluarkan wajib dikeluarkan zakat. Jadi tuan, daripada yang dia punya banyak-banyak tu, misalnya dia ada berapa gelang? Sekilo susah nak kira punya lah. Rantai dia ada 4 lah tuan. Yang 3 tak ada bayar zakat lah. Kalau yang 3 dia timbang tak menyukui, tak ada lah. Tak ada lah. Tak sampai tak ada lah. Macam tu. Boleh faham tuan macam ada masalah dengan emas ni banyak benar kan? Faham? Jadi saya pernah dengar dulu dekat dalam TV tahun lepas. Saya pergi beli nasi ayam. Lepas tu ada lah pula penonton yang tanya ustaz dekat dalam TV tu lah. Ustaz. Yang tanya ni artis lah. Ustaz, saya nak tanya sikit lah. Boleh ke kita pakai gelang banyak-banyak ni? Kecing. Dia pun buat macam tu depan ustaz tu. Kecing. Boleh ke kita pakai gelang banyak macam ni? Kita ni pakai ustaz bukan nak riak. Dia cakap kita ni pakai betul ustaz, ikhlas. Kita ni pakai sebab kita orang perempuan, kita suka pakai, suka berhias-hias. Tapi kita bukan nak action, kita bukan nak riak, kita bukan nak takabur ustaz. Jadi boleh ke tak pakai macam ni ustaz? Dia tanya kan. Ustaz tu pula yang tanya pula cantik. Faham? Ustaz pun boleh. Boleh. Jadi macam mana ustaz? Ni ustaz ni. Macam mana tu? Bolehkah kita berhias melampau-lampau sedangkan kita tak riak? Kita letak dalam hati dia, memang dia tak riak, dia ikhlas. Memang buat kerana Allah lah. Kita letak buat kerana Allah lah. Maknanya bersuka-suka dengan nikmat yang telah Allah berikan pada dia. Macam mana ustaz? Boleh tak macam tu ustaz? Hukum dia tetap haram. Sebab apa ustaz? Sebab syariat ni turun bukan nak jaga engkau je, tapi jaga hati orang sekeliling kau. Faham tak ni? Sebab apa kita tak boleh pakai gelang yang banyak-banyak? Sebab apa kita tak boleh buat pintu rumah emas? Sebab apa kita tak boleh buat cawan emas? Sebab apa kita tak boleh buat mikrofon emas? Sebab apa kita tak boleh nak buat apa-apa benda yang lain emas? Sport rim kereta emas. Sebab apa tak boleh? Padahal orang-orang kaya Islam dia boleh buat tu. Tapi sebab apa tak buat? Sebab walaupun dia ikhlas macam mana pun, tapi Islam diturunkan untuk menjaga hati orang lain. Orang miskin bila tengok, Masya Allah, pintu pun emas, aku rumah pun tak buat, rumah pun tak ada, dia pintu dia boleh buat rumah aku. Pintu dia, Masya Allah, gelang banyaknya, aku gelang pun tak ada. Dikejar pula pemiutang. Dia gelang Masya Allah banyak. Dalam hikmah dia kenapa? Inkisar qulubul masakin wal fuqara. Hancur luluh hati orang fakir miskin. Engkau ikhlas, engkau dengan Allah. Tapi Islam menjaga seluruh komuniti. Yang mana hidup miskin, hidup fakir, hidup kaya, hidup sederhana, mereka bersatu. Kenapa? Kerana saling menjaga hati masing-masing. Jadi kenapa haram? Bukan sebab engkau takabur, itu tambahan kalau engkau takabur. Tetapi kerana membuatkan orang sekeliling kau boleh ada yang tersinggung. Kalau tak ada ustaz, engkau mana tahu tak ada. Maka haram hukum dia. Faham ke tidak ni? Boleh perempuan?
Boleh ke tidak? Macam sedih je. Wallahu alam. Jadi ya, pergi Ustaz. Ada satu soalan lagi. Jangan. Apabila kita mengikuti daurah baru ini, jadi kita cuba daurah ketika daurah itu, kata guru beramal dengan satu hadis yang dah dinyatakan kitabnya, dah dinyatakan hasannya hadis tersebut. Dan bila kita balik, kita cuba nak ajak jemaah masyarakat kita beramal dengan sunnah tersebut. Tetapi pasti ada suara-suara yang tidak berkesedap kita dengar, contoh hadis ni cuba mendoakan ataupun ada masa lebih kurang nanti macam mana tak tuduh tu. Tak perlu kita menjaga hati masyarakat itu ibadah zikir sebelum solat, sebelum iqamah. Kita cuba ajak masyarakat berzikir sebelum iqamah seperti mana yang disarankan oleh tubuh kita Syaikhul Mabdi rahimahullah. Jadi bila kita nak kongsi perkara itu dengan masyarakat kita, ada suara-suara yang perlu kita jaga hati di setiap ibadat yang tak dibiasa lakukan di masyarakat kita. Macam mana? Baik. Jadi macam ni, perkara yang tak biasa dilakukan oleh masyarakat kita, adakah boleh kita lakukan? Kalau kita lakukan, boleh membuatkan orang menyinggung perasaan seseorang ataupun masyarakat, ataupun boleh membuatkan mereka lebih jauh. Jadi setiap benda yang baik memang akan ada tohmahan ataupun tentangan. Maka kalau dakwah itu adalah sangat licin dan senang, maka tidaklah ditunjukkan bagaimanakah dakwah Nabi yang sangat bersusah payah untuk menyampaikan Islam pada kita. Maka kata-kata manusia itu memang mesti ada. Yang penting kita teruskan selagi mana benda itu memang benar sampainya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian benda itu boleh dijadikan amalan kerana dia bukan maudhu' hatta pun dia dhaif. Cuma jikalaulah mudarat yang timbul itu tidak besar, maka kita teruskan. Melainkan kalau mudarat yang timbul lebih besar daripada manfaat yang kita dah dapat. Misal, masyarakat makin lama memang makin sebab dia memang susah nak terima. Kerana apa Ustaz? Kerana jahil misalnya. Dia susah. Maka dahulukan solat berjamaah daripada perkara-perkara yang macam tu. Tetapi kalaulah masyarakat tu sebahagian besar memang mengikuti, dan yang kecil-kecil kerana kejahilan dia tak nak ikut, maka kita boleh teruskan. Boleh teruskan. Jadi macam tu. Maksudnya apa yang saya nak sampaikan ni, tuan-tuan, dengar sini. Kalau hadis dhaif, dengar. Kalau hadis dhaif, saya ambil master bahagian usulul fiqh, iaitu istinbat keluar hukum daripada Quran dan hadis. Faham? Jadi kat situ dia ada perbahaskan apakah dia hadis dhaif. Hadis dhaif ini memang umum, iaitu boleh kita beramal tapi tak boleh buat dah khalaslah. Faham? Boleh beramal tapi tak boleh buat hujah. Apa dia hujah Ustaz? Hujah dalam mensabitkan haram dan halal. Yang itu. Tapi kita nak beramal dan sebagainya, tidak ada masalah. Macam sapu air kat tengkuk. Faham? Bukan setakat dhaif. Ada ulama yang mengatakan itu bid'ah. Tetapi setakat sapu kat atas tengkuk ni, kita tak menganggap itu adalah ibadat, tetapi kita menganggap itu adalah menyejukkan dan menyenangkan tubuh badan kita segar dalam nak melakukan ibadah. Macam-macam lagi lah perkara-perkara yang mana kita nampak kecil, tetapi sebenarnya besar manfaat dia kepada ummah. Walaupun perkara tu daripada hadis dhaif, banyak lagi hadis sahih yang hadis-hadis sahih. Kenapa engkau tak buat pula? Heboh engkau dengan hadis-hadis dhaif, yang hasan, yang marfu'. Ambil yang sahih lah. Kenapa engkau tak buat yang tu pula? Masalahnya aku dah buat. Itu jawapan dia. Kita semayang berjamaah, hadis sahih. Faham? Kita melakukan sunan-sunan dalam semayang, hadis sahih. Kita senantiasa bersiwak, iaitu menggunakan atrafus siap sebelum semayang, hadis sahih. Kita pakai kopiah, hadis sahih. Kita pakai jubah, hadis sahih. Macam ahadis yang menunjukkan kepada sunnah yang kita buat,
Jadi yang dhaif kita nak buat boleh tak? Boleh lah, apa masalahnya? Faham? Wallahu a'lam. Jangan berberatkan kepala lah. Yang penting jaga 5 rukun yang saya sebut tadi. Lepas tu datangkan dengan tu. Bang siapa yang melakukan 5 rukun ni dengan betul-betul, faqad aflah, masuk syurga insya-Allah. Bang siapa tambahkan dengan sunnah, dia menjadi mahbub, kekasihnya Allah. Maka siapa yang tak nak jadi kekasih Allah? Betul ke tak betul, Gus? Betul. Wallahu a'lam. Kita sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Moga Allah SWT memberkati dan mempertemukan kita pada bulan hadapan insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah bil qabul ya sayyidina habibina shafiina Muhammad bin Abdullah ila rasulina faqih muqaddam ila rasulina al haddad wa ila ruh سيدنا المؤلف عن صلى الله عليه وسلم بالرحمة المغفرة حتى علينا فتوى العارفين فقهنا في الدين وفرج عن المسلمين جعلنا من التوابين اربطنا في حقيقة ارتباطنا سيد المرسلين يختمنا بالحسنى وراض عنا في خير لطفنا عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الذين أنعمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say